إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آله الكرام شون والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال معلف صلى الله عليه وسلم وكل شيء يجري بتقديره situ wa masyiatuhu tanfuzu la masyiata lil ibadi illa ma syaa lahum wa ma syaakan wa ma lam yasha lam yakun. Dan tiap-tiap satu berlaku ia dengan takdirnya dan kehendaknya lulus ia, dan tiada kehendak bagi hamba melainkan barang yang menghendaki ia bagi mereka itu. Maka barang yang menghendaki ia akan dia nasaya ada, dan barang yang tiada menghendaki ia akan dia nasaya tiada ada. Syarahnya, yakni kupasan dia, artinya tiada berlaku sesuatu melainkan dengan takdir daripada Allah Subhanahu wa taala, yakni taksis bagi iradatullah. Allah Taala mentaksiskan segala sesuatu pada azal lagi, sebelum ada segala makhluk telah siap perancangan penentuan iradatullah. Dan segala kehendak Allah Taala tak dapat tiada mesti lulus, yang tidak ada satu mani yang boleh menghalang dia. La mani alima a'taita wala mu'ti alima mana'ta. Tidak ada orang boleh menyekat apa yang dia kehendaki, dan tidak ada boleh berlaku kalau dia tidak kehendaki. Sekalipun tiada mendaki akan dia oleh sekalian makhluk. Maknanya taksis iradat Allah Ta'ala tidak ada siapa yang boleh menghalang dia. Kalau boleh terhalang, itu bukan Tuhan mungkin, ya. Dan pada ada kehendak bagi makhluk melainkan, dan tiada ada, bukan pada tiada, dan tiada ada kehendak bagi makhluk melainkan barang yang menghendaki akan dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang berlaku menterjemahkan masyiah, iaitu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kehendak di sini dengan makna taksis. Apa makna taksis? Menentu. Bukan kehendak dengan makna berhajat. Ya, kehendak ada dua makna. Satu kehendak dengan makna kita berkehendak, makna kita memerlukan, kita berhajat. Itu bukan makna di sini. Ya, Maha suci Allah Taala daripada berhajat dengan makna yahtaj. Tapi kehendak sini dengan makna taksis, makna penentuan. Dia yang menentukan, memberi makna ketuhanan di sini, makna terikatnya sesuatu dengan dia. Iftikaru kullu ma siwa ilaih, berhajat oleh segala yang lain kepada Allah Ta'ala. Maka segala yang menghendaki Allah Ta'ala akan adanya, maka tak dapat tiada daripada adanya. Sekalipun menghendaki sekalian makhluk akan tiadanya. Mana tidak ada siapa boleh memadamkan taksis atau penentuan Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna. Sekalipun menghendaki sekalian makhluk ada akan tiadanya, dan barang yang tiada menghendaki Allah Taala adanya tidak dapat tiada daripada tiadanya. Mana benda yang tidak ada dalam penentuan Tuhan tidak akan berlaku. Sekalipun menghendaki sekalian makhluk akan adanya. Batu berlaku kadang benda yang kita tak sangka berlaku. Kadang-kadang kita sangka tak dapat, tapi dapat. Kadang kita sangka dapat, tak dapat. Itu menandakan ada kuasa besar di belakang, ada kuasa besar di atas sana, bahawa dia yang menentu, menguasai, mengawal segala sesuatu dalam kekuasaan penentuannya. Firman Allah Ta'ala, wa ma tasha'una illa an yasha Allah innallaha kana aliman hakimah. Tiada menghendaki oleh kamu akan taat pada suatu masa daripada segala masa, melainkan pada ketika menghendaki Allah Ta'ala akan demikian itu. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha mengetahui dan maha bijaksana. Maka peringkat awal dipanggil akidah. Kita membina akidah, mana keyakinan
bahawasanya semua itu adalah minallah, daripada Ta'ala. Sebab dia menterjemahkan makna ketuhanan. Dan keduanya untuk meningkatkan keimanan, meningkatkan pengenalan, sekaligus membawa penghampiran kepada uns berjinak dengan Tuhan. Hendaklah sentiasa dimulahazahkan, diperhatikan, sentiasa bertafakur, memandang akan kebesaran dan keagungan Tuhan dalam pentadbirannya dalam setiap saat. Sebab keperasanan ini membawa kepada kuatnya keimanan seseorang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebaliknya, bila ia tidak perasan, walaupun ia mengetahui dan walaupun ia berpegang keyakinan dia bahawasanya semua adalah penentuan Tuhan, tapi bila dia tidak latih mengingati dan memandang benda ni, maka dia akan menjadi samar, dia akan menjadi terhijab. Oleh kerana itu, sentiasa kalbi kita supaya mengingati, memandang dan perasan keperasanan, keterikatan sekalian makhluk dengan masyiatillah. Ini perkara yang amat penting. Sentiasa, maka segala yang berlaku ini adalah penterjemahan, dipanggil mazhar. Semua benda yang berlaku, yang sudah, sedang dan akan datang, dia adalah cermin untuk memandang wujudnya sifat iradah, iaitu penentuan atau taksis iradat Allah Subhanahu Wa Taala dalam semua perkara. Dan keterikatan ini adalah perkara yang sangat penting, supaya sentiasa ada dalam kalbi kita syuur, kesedaran dan keperasanan. Dan lagi firman Allah Ta'ala, walau sya'a rabbuka ma fa'alu, dan jika menghendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, oleh Tuhan engkau, akan ketiadaan menghias tengah mereka itu akan perkataan nasaya, tidak memperbuat mereka itu akan dia. Mana benda yang Tuhan tak kehendaki, dia tak akan berlaku. Apa yang dikehendaki itu saja yang berlaku. Dan firman Allah Ta'ala, walau sya'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'ah, dan jika menghendaki Tuhan engkau akan beriman sekalian mereka yang di atas muka bumi. Nasai beriman mereka di atas muka bumi sekalian mereka itu berhimpun atas iman. Maknanya, kalau Tuhan kehendak. Tapi bila Tuhan tidak kehendaki, maka dia tidak akan berlaku. Waktu kehendak dengan reda, dengan arah, dia benda yang berbeza. Ada benda Tuhan suruh dan dia reda dan dia kehendak. Iman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, maka iman itu disuruh dan iman itu dikehendaki oleh Allah SWT berlaku, dan iman itu direda. Jadi dua perkara yang lazim, suruh dengan reda dia lazim. Lazim daripada disuruh, benda itu direda. Tetapi tidak lazim daripada suruh dikehendaki. Ada benda disuruh tapi dia takkan berlaku. Disuruh beriman, tapi kalau dia kehendak beriman pada seorang, maka dapatlah ia atas kurnia Tuhan. Tapi kalau Tuhan tak kehendak beriman, maka dia tidak akan beriman. Bermakna benda itu tergantung dengan kehendak. Ya, maka kenapa Tuhan kehendaki berlaku dan kenapa Tuhan kehendak berlaku, itu ada sebab. Dan tidak dituntut kita bertanya dan soal itu. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Kamu jangan tanya apa yang aku buat, Tuhan kata. Sebalik engkau siap, aku nak tanya. Bahum yus'alun, dan mereka itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian berkata syair, fama syi'ta kana wa in lam asya' wa ma syi'tu in lam tasya' lam yakun. Wa ma syi'ta, barang apa yang engkau kehendak, kana wa in lam asya', barang apa yang engkau, yakni Allah Ta'ala kehendak, ya, hai Tuhanku, nasaya ada ia, sekalipun tidak aku kehendak. Ya, kita tidak kehendak benda-benda tu, utama masaib, musibah, tapi kalau Tuhan kehendak berlaku, dia akan berlaku. Maknanya semua benda tu terikat dengan dia. Wa ma syi'tu in lam tasya' lam yakun. Wa ma syi'tu, dan barang yang aku kehendak, ya, in lam tasya', sekiranya engkau tidak kehendaki. Barang yang aku kehendak akan dia, tiada ada ia jika tiada engkau kehendak. Jadi penggulungan dia bahawasanya semua adalah terikat, dipanggil muqayyad. Sebab wujud kita dipanggil wujud yang muqayyad.
wujud yang terikat dengan dia. Adapun wujud dia adalah mutlak, tidak siapa yang mengikat dia. Itulah kehebatan kebesaran wujud yang mutlak, berbeza dengan wujud yang muqayyad. Seluruh makhluk taraf dia ialah wujudul muqayyad, mana kewujudan yang terikat. Siapa yang mengikat ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab makna ketuhanan mesti semua benda terikat dengan dia. Kalau ada benda takhallus lepas daripada dia, maka batal makna ketuhanan. Ya, makna ketuhanan diterjemahkan dalam dua perkara dalam ayat. Ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai manusia, kamu fakir, mana terikat, berkendak, tertambat dengan dia. Sedangkan Allah Ta'ala ghaniyun, maha kaya, dia terlepas, kaya dengan makna terlepas, tidak berhajat, tidak berkendak kepada sesiapa pun. Itulah maknanya keagungan kebesaran Tuhan yang maha dahsyat, dari sudut bahawasanya ia yang mengawal, bukan dia dikawal. Kita terikat, dia yang menambat, bukan dia yang terikat dan tertambat. Yahdi man yasha wa ya'sihim wa ya'simu, silap. Yahdi man yasha wa ya'simu wa yu'afi fadla wa yudulli man yasha wa yakhzulu wa yabtali adla. Terjemahan dia, menunjuki ia akan mereka yang menghendaki akan dia. Yahdi, mana Ta'ala memberi petunjuk, man yasha, orang yang ia kehendaki, dan memelihara ia dan menghapus ia kerana limpah kurnianya, dan menyesat ia akan mereka yang menghendaki ia akan dia, dan tiada menolong ia, dan mencubalah kerana keadilan dia. Mencuba mana menurunkan akan bala itu semua, keadilan dia. Syarah kupasan dia artinya memberi petunjuk Allah Ta'ala akan mereka yang menghendaki ia menunjukinya kerana limpah kurnia. Jadi keimanan yang ada pada kita, hidayah, mana petunjuk. Dengan adanya hidayah, mahfuzun anil kufri wa syirk, maka terpeliharalah seorang insan daripada kekufuran dan kesyirikan dengan ada hidayat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian lagi memelihara ia daripada maksiat akan setengah hambanya kerana limpah kurnianya. Ya, Allah Ta'ala memberikan, dipanggil apa? Inayah, bantuan. Bil inayah mahfuzun alil kabair was sagair. Dengan ada inayah, bantuan Allah Ta'ala, maka seorang itu selamat daripada kabair was sagair, daripada dosa yang besar dan dosa yang kecil. Maka terhindarnya insan daripada maksiat adalah kurnia dari Allah Ta'ala. Dan menghapus ia akan penyakit dan kejahatan daripada setengah hamba kerana limpah kurnianya. Diberikan kita kesihatan dan disembuhkan yang sakit, itu semua fadlun minallah, kurnia daripada Allah Ta'ala. Dan menyesat ia akan mereka yang mendaki ia akan sesat. Dia Tuhan menghendaki seorang itu berlaku sebalik daripada hidayat, mana dia tidak berikan hidayat atas sebab-sebab ya yang tertentu. Itu semua kena keadilan daripadanya. Demikian lagi meninggal menolong akan setengah hambanya, ya disebabkan tindakan hamba itu Tuhan jadikan dia melampaui batas, maka Tuhan tak bantu dia. Dan mencuba ia akan setengah mereka itu dengan percubaan, mana ujian, kerana keadilannya. Jadi dia berkisar dalam itu, sama ada adil ataupun fadli, limpah kurnia dia. Itulah sifat ketuhanan yang mana maksud dia tidak terkawal, tidak dikawal oleh orang. Dia boleh buat fa'alu lima yurid. Sebab tu kita bersyukur yang tidak terhingga, kerana kita diberikan keimanan oleh Allah Ta'ala. Semua limpah kurnia dia. Bermula perkataan musannif, tuan pengarang ini menolak atas Mu'tazilah yang berkata mereka itu dengan wajib atas Allah Ta'ala memperbuat yang lebih maslahah bagi hamba-Nya. Dia kata wajib atas Ta'ala kena buat benda yang terlebih baik. Itu salah pendapat tu. Man tidak ada sesuatu yang boleh memerintah, mengawal, mewajibkan atas Allah Ta'ala. Ya, kalau mewajibkan Tuhan, bermakna ada satu kuasa lain pula yang boleh memaksa dia. Itu tidak ada
kewajipan, bahkan itu semua adalah harus limpah kurnia Allah Ta'ala kepada hamba tadi, dengan diberikan iman, Islam dan diizinkan melakukan amal yang saleh dan sebagainya, ialah limpah kurnia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berkata Mu'tazilah, dikendaki dengan petunjuk daripada Allah SWT menyatakan jalan yang betul. Itu dipanggil hidayatul tariq. Hidayah menunjukkan jalan ini betul, jalan ini sebaliknya. Maka masuknya petunjuk dalam kalbi insan adalah dengan kurnia daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dikendaki dengan menyesat ialah menamakan hamba dengan yang sesat, mena'adzal, dan menghukum Allah Ta'ala atas hamba dengan sesat ketika menjadikan hamba itu akan kesesatan pada dirinya. Dan ini berlaku atas kaedah mereka itu, iaitu bahawasanya segala perbuatan hamba itu menjadikan akan dia oleh hamba. Mu'tazilah, dia berpegang bahawasanya Tuhan beri kudrah pada hamba, kemudian hamba handle sendiri. Itu pendapat yang tidak betul. Kita pada hakikatnya kullum min indillah, katakan semua tu daripada Allah Ta'ala. Sebab kalau sekiranya ada perkara yang terlepas dari Tuhan, membawa perkara yang besar, ia telah terbatal makna ketuhanan. Sebab makna ketuhanan, semua benda terikat dengan Allah Ta'ala. Kalau ada satu zarah benda tu, kewujudan dia tidak berkait dengan Allah, maka jawab dia mustahil, dan itu boleh merosakkan makna ketuhanan. Kalau merosak makna ketuhanan, jawab dia alam ni pun tak ada. Sebab yang boleh mewujudkan daripada ada kepada ada, mestilah zat itu zat yang mempunyai sifat ketuhanan. Dan di antara makna ketuhanan ialah zat itu tidak berhajat pada yang lain, satu makna. Dan makna yang kedua, yang lain semua berhajat terikat dengan dia. Allahus Samad, atau tempat tumpuan. Itu makna kata. Sebab tu tak boleh sesuatu perkara tu handle sendiri pada hakikatnya. Dan dalil atas barang yang kami sebut itu ialah firman Allah Ta'ala, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Innaka, bahawasanya engkau, hai Rasulullah SAW, setinggi-tinggi martabat kedudukan, semulia-mulia ya Rasulullah SAW, dari segi hakikat memasukkan hidayatul muwassilah, hidayah yang menyampai kepada iman, itu di luar bidang kuasa makhluk yang mulia sekalipun. Bahkan itu milik Allah Ta'ala semata-mata. Lepas nama Tuhan ialah Al-Hadi, yang memberikan hidayat. Hidayat mana tu? Hidayatul muwassilah, hidayat yang membawa terus dia beriman. Adapun hidayatul tariq, hidayat tunjuk jalan, itu Allah Ta'ala beri pada Nabi-Nabi, Rasul-Rasul menunjukkan jalan. Tapi memasukkan iman dalam kalbi itu mutlak milik Tuhan saja. Dia beri siapa dia kendaki. Yahdi man yasha, dia beri tunjuk orang yang dikendaki. Kalau tidak dikendaki, dia takkan dapat petunjuk. Sebab tu kita syukur kepada Allah, dengan tidak terhingga kita dipilih, ditaksiskan, ditentukan dapat hidayah menjadi orang yang mukmin, yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Batu nikmat besar tu, al-iman wal Islam wa huma min a'zamin ni'am wa kafa bihima minan ni'mah. Iman dan Islam merupakan nikmat paling besar, tidak ada lebih besar daripada kedua. Sebab dia merupakan lesen untuk kita menjejakkan kaki dalam riyadul jannah, taman syurga. Innaka, semuanya engkau ya Muhammad, la tahdi, engkau tidak boleh memberi hidayat man ahbabta, akan orang yang engkau kasih. Walakinnallaha yahdi man yasha, tapi Allah Ta'ala memberi petunjuk akan mereka yang ia kendaki saja. Dan jika ada makna hada, itu menerangkan jalan, hidayat adalah hada. Nah, saya tiada sah menafikan dia daripada Nabi SAW, kerana bahawasanya Rasulullah SAW telah menyatakan ia dan menerangkan dia akan jalan yang betul bagi mereka yang dikasihinya dan mereka yang dibencinya. Dalil firman Ta'ala, walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha. Walau syi'na, dan jika menghendaki oleh kami, kalau kami nak, la'atayna, nasai kami memberikan, kami datangkan akan tiap-tiap seorang akan petunjuk. Bermakna petunjuk adalah benda yang ditaksis oleh Allah Ta'ala. Petunjuk tidak masuk dalam bidang kuasa makhluk.
dia tidak boleh menghidayat. Kalau boleh menghidayat, semua orang akan dimasukkan hidayat, kerana Nabi itu adalah Nabiur Rahmah yang sangat kasih kepada umat dia, ya. Nabi kalau boleh nak semua masukkan, tapi oleh kerana itu tidak masuk dalam bidang kuasa makhluk, itu adalah bidang kuasa Allah Ta'ala secara mutlak. Sebab itulah kita bersyukur tidak terhingga, ya, sebab mendapat nikmat besar iman dan Islam. Walaupun kalau kita tak dapat di dunia ni apa sekalipun, kalau kata apa kedana pun, kalau dua benda ni ada, cukuplah bagi kita, besar tu. Sebaliknya tidak ada arti kalau dua ni tidak ada, iman dan Islam tak ada, habis. Yang menunggu mereka adalah neraka Jahannam wal'ayazabillah. Di sini menunjukkan apa? Ketunggalan. Pentaksisan adalah milik Allah Ta'ala, menentu tu milik dia, tidak ada siapa boleh maknanya bersekutu ataupun mempunyai kuasa lain yang setara dengan Tuhan, tak ada. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada satu pun yang setara dengan Allah Ta'ala. Di sini maknanya tauhid, ya, dalam bentuk memberikan petunjuk adalah milik Tuhan sahaja. Allah kan. Betul Allah Ta'ala tayangkan, ada di antara orang yang dipelihara oleh orang hebat, ya, anak bagi Nabi Rasul, tapi kalau Tuhan tak kendak dia tak beriman. Anak Nabi Nuh alaihi salam, ketika datang bah banjir besar kan, Nabi Nuh ajak naik bukit, dia kata gunung ada lagi. Dia naik gunung, so beriman dia tak nak juga, ya. Akhirnya apa? Terlantarkan ombak yang memisahkan antara ayah dan anak, ya. Lalu Allah telah menyatakan innahu laisa min ahlik innahu amalun ghairu salih, itu bukan ahli engkau lagi, ya Nuh. Dia beramal dengan amal yang tidak betul, iaitu apa? Dia tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Lut alaihi salam, nabi, rasul, isteri, jadi ejen kerja yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya hidayat, petunjuk iman Islam bukan benda yang boleh dipusakai kalau tidak diizin oleh Allah Ta'ala. Walaupun secara zahir kalau ibu bapa Islam, anak tu Islam, tapi kalau Tuhan tak nak, dia boleh pusing, dia tak nak, dia tak bagi, jadilah macam yang berlaku, ya. Itulah anak pun ada, keliling kelalang Nabi, saudara, pak saudara, ada yang dekat-dekat yang tak beriman pun ada. Itulah seterusnya, menunjukkan bahawasanya ini adalah perkara yang amat besar, menunjukkan kuasa besar Tuhan, satu, dan keduanya menunjukkan kepada kita betapa hebatnya nikmat iman dan Islam yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila nikmat itu besar, sangat tinggi nilaiannya, maka wajib kita bersyukur dan menjaga dia dengan sungguh-sungguh. Disirami akan pohon iman dan Islam itu dengan baja dan siraman dia. Siram dia dengan amal yang saleh, dengan ilmu, dan baja dengan amal yang saleh, supaya pohon iman dan Islam itu subur, sebagaimana dimisalkan dalam Quran, kasajaratin tayyibah asluha sabitun wa far'uha fis sama'. Dibandingkan pohon yang besar, di mana akar dia terjunam dalam bumi dan pucuk dia menyapu awan, ya. Apa pokok yang besar tu? Balak sebenarnya, ya. Pokok duku tak sampai itu. Pokok hutan pun berapa kaki, ini pucuk mencecah awan, dia punya dasar akar dia tunjang menjunam ke dalam bumi. Tu maksud kinayah bila kata pokok bila terlampau besar, akar dia lagi dalam, lagi kuat. Begitulah bila kita jaga sungguh dengan izin Allah, iman itu akan jadi mantap, ya. Dia tidak akan berganjak walaupun diuji, dicoba dengan berbagai ujian dan cobaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan selamatkan dia. Dan jika ada makna petunjuk daripada Allah Ta'ala, itu menerangkan jalan yang betul, itu dipanggil hidayatut tariq, tunjuk jalan. Nah, saya tidak sah dikaitkan dengan kehendak, kerana Allah Ta'ala menerangkan dan menyatakan jalan yang betul itu melengkapi akan tiap-tiap seorang, ya. Jadi seorang semua dia tahu ini jalan betul, ini jalan tak betul, telah dikhabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka tak beriman sebab Tuhan tak pilih. Pendeknya, hidayah dengan makna menjadikan petunjuk kepada jalan yang betul itu, ketentuan ia dengan Allah, ya. Tentu adalah dengan Tuhan saja. Kalau dia nak, walaupun orang itu dipelihara bukan orang Islam, bahkan dia menjadi penentang yang hebat, ya. Coba dia Fir'aun dipelihara, rupanya dipelihara itu ialah orang yang hebat, Nabi Musa alaihissalam, ya. Dipelihara oleh Fir'aun tapi dia beriman,
Jadi pelihara oleh kadang oleh Nabi tapi tak beriman. Nabi Nuh AS anak dia pula. Itu mana Tuhan tunjukkan kuasa besar dia boleh buat apa dia kehendak. Itulah dipanggil Tuhan sebenarnya. Mana tidak ada satu benda boleh campur tangan, tidak boleh mempengaruhi penentuan taksis iradat Allah Ta'ala. Adapun hidayat dengan makna menunjuk jalan dan menerangkan, maka ada ia pada sekalian Nabi. Dia panggil hidayatul tariq. Dia panggil hidayatul tariq. Mana hidayah menunjuk jalan. Yang ni benar, yang ni sebaliknya, yang ni betul, yang ni salah. Ya, atau ada pada Nabi Rasul dan orang yang mengikut. Adapun masukkan terus dalam dada ialah beriman, itu milik tunggal Allah Ta'ala saja. Maka ada ia pada sekalian Nabi dan sekalian ulama. Dan hidayah ini yang dikendaki dengan firman Allah Ta'ala, wa innaka latahdi ila siratim mustaqimah. Ya, ayat ini tidak bercanggah. Ayat ini menunjukkan innaka, Tuhan kitabkan kepada baginda SAW, sungguhnya engkau ya Muhammad SAW latahdi, engkau menunjuk, memimpin ila siratil mustaqim, kepada jalan yang lurus. Mana Nabi memimpin, ya, ini hidayatul tariq. Adapun ayat tadi ialah innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha, itu maknanya hidayah al-muwassilah. Dia ada dua tu, satu hidayatul tariq, satu hidayatul muwassilah. Hidayah tariq itu ada pada Nabi dan Rasul, Tuhan berikan juga, ya, itu kehendak Allah Ta'ala. Adapun yang besar khusus ni masuk ke dalam beriman dalam dada seorang, hati dia, itu milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, itu hikmat ilahi yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Habis. Kemudian wa kulluhum mutaqallibuna fi masyiati baina fadli wa adli. Wallahu a'lam.